神所亲爱的众子民，让我们一起宣告第3个五旬节的意义，以及诗篇91篇。第3个五旬节的意义是什么？第一，第3个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超乎当时在亚述撒街所发生的。第二，第3个五旬节将会是主耶稣再来最大和最后的圣灵收割。第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。第四，第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第3个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，最后主耶稣就会再来。让我们一起宣告，我们相信神的话。我们一起说诗篇91：住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有1000人扑倒在你旁边，10000人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和虺蛇身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他。因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在。我要搭救他，使他尊贵。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚，阿们。哈利路亚，Shalom，平安，弟兄姊妹们平安，平安。哈利路亚，我们真的很高兴可以见到大家。我们今天早上，我们准备我们的心，我们还没有开始聚会的时候，我们一起来闭上我们的眼睛，我们一起来祷告，好不好？我们感谢我们阿爸父，我们来到这个地方，我们一起来荣耀赞美你，因为我们知道主耶稣唯有你配得我们敬拜和赞美。
主耶稣，让这个聚会可以蒙你的悦纳，可以套你的心，可以让你欢喜。我们祷告，是奉靠主耶稣基督的生命求，哈利路亚，阿门。你是我喜悦，是我力量。当我敬拜你，我主，你是我盼望，是我帮助，唯有你，我的天父。我渴慕你能力彰显在我生命，在你中没有难讲的事，在你里面凡事都有可能，耶稣。在你中没有难讲的事，因为我全心信靠你，我的主。你是我喜悦。你是我盼望，是我帮助，唯有你，我的天父。我渴慕
过每个季节，唯有你时时看顾着我。你的心舍慈爱，在我生命中总不退缩，无限宽阔，造野深海洋，天父的心是美善，永远长存在我一生，高过诸天，超越宇宙蓝天，你的慈爱无止境，我心何等感恩。过每个季节，唯有你时时看顾着我。你的心是和慈爱，在我生命中总不退缩，无限宽广，超越深海洋，天父你心是美善，永远长存在我一生，高过诸天，超越宇宙蓝天，你的慈爱无止境，我心何等感恩。过每个季节，唯有你时时看顾着我。我们一起来献上，你的心是和慈爱，在我生命中总不退缩，无限宽广，超越深海洋，天父的心是美善，永远长存在我一生，高过诸天，超越宇宙蓝天，你的慈爱无止境，我心何等感恩。无限宽阔，超越深海洋，天父的心是美善，
人说耶稣爱你，好不好？跟他们握手一下。耶和华已降生救你，降生救
要唱声赞美你。无人能与你相比，你掌权直到永远。我要唱声赞美你。何等伟大的爱，它过诸天深海，它所巨大赞美。主你满有能力，世界盼望胜利，我要敬拜你，耶稣我的何等伟大的爱，它过诸天深海，它所巨大赞美。主你满有能力，世界盼望胜利，我要敬拜你，耶稣我的主。耶稣我的主，荣耀我们的神，哈利路亚。 Sungguh Bapa, besar kasih setiamu Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan buat pemilu tahun 2024 Tuhan. Yang sudah berjalan dengan aman. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan untuk perhitungan suara dapat juga berjalan dengan lancar dan baik Tuhan. Dan kami percaya akan terpilih pemimpin-pemimpin, baik presiden, wakil-wakil rakyat di pusat dan daerah yang berjiwa nasionalis, toleran, dan takut akan Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk presiden kami Pak Jokowi dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin. Kiranya apa yang menjadi keputusannya adalah hikmat daripada Tuhan. Engkau yang pegang kendali atas bangsa kami Indonesia. Kami terus memperkatakan Indonesia aman dalam perlindungan Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko. Kiranya kuasa otoritas Tuhan selalu menyertai hamba-Mu. Banyak jiwa boleh diselamatkan, banyak jiwa-jiwa boleh disembuhkan. Kami percaya Tuhan, mujizat boleh dinyatakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terus Kau melindungi, memberkati kesehatan daripada hamba-Mu dan seluruh keluarga besarnya berlimpah. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gembala CK7 kami yang terkasih Dr. Yanto. Kami percaya hikmat kebijaksanaan terus Tuhan limpahkan dalam kehidupan hamba-Mu. Terus Engkau yang memegang Tuhan kehidupan hamba-Mu, pelayanan hamba-Mu Engkau berkati. Di dalam penggembalaannya di CK7, membawa setiap kami menjadi umat yang layak dan berkenan Tuhan di hadapan-Mu. Engkau yang selalu memberkati, melindungi hamba-Mu dan seluruh keluarga besarnya senantiasa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau membangkitkan generasi Yeremia di tempat ini, CK7, bahkan di Indonesia. Generasi akan dipakai Tuhan yang dahsyat, yang dipenuhi Roh Kudus untuk menjadi terang bagi jiwa-jiwa yang belum kenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga percaya generasi yang dipersiapkan menjadi pemimpin masa depan yang diurapi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah Tuhan yang menjadi doa-doa kami Tuhan, ini kerinduan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, yang percaya kepada Tuhan, kita katakan Amen。荣耀我们的神，大家请坐。现在我们准备我们的奉献，如果大家需要信奉的话，可以把你的手提高，我们的同工们可以给你们帮助你们我们的奉献。好的，全部都到了，要吧？好的，我们准备我们的心，我们把奉献祷告。来，我请大家可以站起来，我们一起来奉献祷告。天父，因为神而来的祝福，我们献上感恩。我们把奉献带到神面前，代表感恩。
我们相信最好的健康、家庭、生意、工作、学业亦是我的。这是奉献的时间，奉主耶稣基督的圣名，哈利路亚，阿门。Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah onsite pada hari Minggu 17 Maret 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Liamin. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan Gembala Sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela tanpa paksaan, penuh sukacita dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206-322-2020 atas nama GBI PRJ Mandarin Service. Atau dapat menggunakan amplop persembahan dan dimasukkan ke dalam kotak-kotak persembahan yang tersedia di pintu masuk dan pintu keluar. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tikap-tikap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Nyepi pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024, maka diinformasikan untuk doa fajar dan Bible study diliburkan. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Untuk kul gabungan Mandarin Service diadakan pada hari Kamis 14 Maret 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat dan akan dilayani oleh PDP Hartono SE. Kul tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp 0812 1286 4902. Jiwa kami bersorak, bertepuk tangan, amin. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Come on, terpujilah nama-Mu Tuhan. Menghadapi hidup dengan indah, gak usah ribet. Yang penting kita jaga hati, karena lewat hati timbul kewaspadaan. Kita harus jaga, dengan hati kita bisa menyenangkan Tuhan. Propaganda LGBTQ ini perlahan terus meluas di Indonesia. Setelah heboh, Taman Kota jadi lokasi praktis. Ini tayangan kartun berbahasa Indonesia itu dijadikan sarana dalam menyebarkan. Menyikapi maraknya isu LGBTQ, Gereja GBI PRJ Group CK7 bersama narasumber Ibu Ugahari Rifum Esos MTH akan mengadakan seminar berjudul LGBTQ Emang Boleh. Seminar ini diadakan pada hari Sabtu 27 April 2024 pukul 10 sampai dengan 14 WIB. Seminar ini terbuka bagi semua kalangan, khususnya orang tua, guru, muda-mudi, dan anak-anak berusia 12 tahun diperbolehkan untuk mengikuti seminar ini dengan didampingi oleh orang tua atau kakak pembina. Segera daftarkan diri Anda di kantor sekretariat semua cabang Gereja GBI PRJ Group CK7. Tuhan Yesus memberkati. Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, KUL atau Community of Love, KOM, kehidupan orientasi melayani, GBA, gemar baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.
你是我依靠的力量，你是我寻求的保障，你是我的一切。你好比贵重的珍贵，我怎能放弃你不要？你是我的一切。耶稣，神羔羊，配得到赞美。耶稣，神羔羊，配得到赞美。你洗净我一切罪孽，挪去我所有的羞愧，你是我的一切。当我失脚你扶取我，当我饥渴你充满我，你是我的一切。耶稣，神羔羊，配得到赞美。耶稣，神羔羊，配得
Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. 弟兄姐妹，让我们一起来祷告。 Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan 我 surga, 们天上的父， tetapi juga Tuhan yang kami yakini senantiasa hadir dalam hidup kami. 但是我们也相信你仍然一直在我们的生活里面。 Tuhan yang mengaruniakan kepada kami begitu banyak kebaikan, 主耶稣，你把你的美善的事都是恩膏在我们的身上， anugerah dan rahmat lewat berbagai macam pengalaman yang kami nikmati. 透过许许多多的经验，透过许许多多的一切，你的恩膏在我们里面。 Tetapi juga Tuhan yang kerap kali kami buat berduka karena apa yang kami lakukan. 但是不长时间，我们也许多时候都一直不讨你喜悦。 Tuhan Allah Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu dalam doa. 天上的父，我们透过我们的祷告来到你的面前， Kami ingin merenungkan sebagian dari firman Tuhan. 让我们来思念你一部分的话语。 Dalam segala keterbatasan kami, tolonglah kami ya Bapa agar kami mampu mengerti dan memahaminya. 在我们的软弱之上，我们请你帮助我们能够理解、明白你的话语。 Kami juga berdoa bagi hamba-hambamu yang akan menyampaikan perenungannya. 我们也是为了一些你所做的同工祷告。 Dalam pertolongan kasih karunia Tuhan, mampukan kami berdua untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik. 你帮助你两位仆人好把你的话语好好的传扬出去。 Berfirmanlah ya Tuhan dan berkata-katalah, kami siap untuk mendengarkan. 就是我们预备好我们的心来聆听你的话语。 Di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, 奉基督耶稣的圣名求， kami sudah berdoa dan memohon. 我们也已经请求了，以及祷告。 Amin. 阿门。 Silakan duduk Bapak Ibu 大家 Saudara. 请坐。 Mari kita memperhatikan bagian dari firman Tuhan lewat Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28. 那我们今天来看神的话语，透过马可福音第1章第21节到第28节。 Saya akan membacakan Alkitab dari Lembaga Alkitab Indonesia edisi Perjanjian Baru edisi kedua. 我会先用那个用圣经的新约第2版本的读给大家听。 Markus 1 ayat 21 sampai 28, demikian firman Tuhan. Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum pada hari Sabat. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. 到了加百农，耶稣就在安息日进了教堂教训人。 Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. 众人很稀奇他的教训，因为他教训他们正像有权柄的人，不像文士。 Pada waktu itu di dalam rumah ibadat mereka ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak. 在那时候，在会堂里有一个人被污鬼附着，他喊叫说： Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. 拿撒勒的耶稣，我们与你有什么相干呢？你来灭我们吗？我知道你是谁，乃是神的圣子。 Yesus membentaknya, diam, keluarlah dari dia. 耶稣责备他说：“不要作声，从这人身上出来吧。” Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, roh itu keluar dari dia. 污鬼叫那人抽了一阵风，大声呼唤，呼叫就出来了。 Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, apakah ini? Suatu ajaran baru disertai dengan kuasa. Ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka taat kepadanya. 众人都惊讶了，以致彼此对问说：“这是什么事？是个新道呀！他用权柄吩咐污鬼，连污鬼也听从了他。” Lalu segera tersebarlah kabar tentang dia ke seluruh penjuru di seluruh Galilea. 耶稣的名声就传遍了加利利的四方。 Demikian firman Tuhan, kita menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kita mau membaca, mendengar, menyimpan, lebih lagi melakukan firman-Nya. 这个今天神要跟我们说的，我们有福了。如果我们听从了之后，我们也是行做了。 Bapak Ibu Saudara, menurut Bapak Ibu siapa Yesus buat kita? 那么弟兄姐妹们，我想问大家，你觉得耶稣对你来说是什么呢？
Siapa Yesus buat saudara-saudara? 那么弟兄姐妹，耶稣对你是谁呀？ Yesus berbeda dengan para nabi. 耶稣跟这些文士都不一样。 Yesus bukan sekedar seorang pengajar yang keluar masuk kampung lalu memberitakan Injil Tuhan. 那么耶稣不是从一村到另外一村，只是把这个好消息传给大家。 Yesus bukan hanya sekedar berkhotbah dari satu tempat ke tempat yang lain. 那么耶稣也不单单在一个地方讲道，然后换到另外一个地方再跟大家分享这个道。 Yesus juga bukan hanya menjadi seorang guru yang mengajarkan tentang hukum, yang mengajarkan tentang aturan. 耶稣也不是一位老师，只教导你规法规定到底是什么。 Tetapi Yesus adalah Tuhan dengan segala kuasanya. 但是他用尽了所有的权柄，他就是神。 Dia adalah Tuhan yang membuat banyak orang menjadi takjub dengan kuasanya. 他这是一位神，让所有的人都会感觉到惊讶。 Dan hal itulah yang Yesus nyatakan saat Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. 那么这个就是耶稣想要显然出来、突出出来他的身份，当他跟门徒到了加百农。 Bahwa Yesus adalah guru Allah Tuhan yang punya kuasa. 那么他也是一位老师，他也是一位神，他是拥有这所有一切的一切。 Hari itu adalah hari Sabat. 那一天呢是安息日。 Maka Yesus segera masuk dalam rumah ibadat. 那么耶稣就直接进来了这个教堂里面、会堂里面。 Rumah ibadat yang di dalamnya banyak orang berkumpul untuk mencari dan bertemu dengan Tuhan. 那么当然呢，会堂里面都是很多的人等着要找这位神。 Namun ini yang membedakan antara Yesus dengan orang kebanyakan pada waktu itu. 那么这个有差别在于神到底是怎么样的，跟一般的众人到底是什么的，有它的差别。 Dalam panggilannya Yesus menyampaikan pengajarannya kepada banyak orang. 那么在这里面，他的呼召就是他把他的所有的道就传给所有的人。 Dan memang ternyata apa yang Yesus ajarkan menghadirkan kekaguman dari banyak orang. 那么 当然呢，当他所做的一切，让很多人都觉得稀奇。 Mereka kagum dengan khotbah-khotbah yang Yesus sampaikan, nasihat-nasihat yang Yesus berikan. 他们从耶稣的警惕上面，从耶稣的教导上面，觉得很惊讶。 Namun di tengah-tengah kekaguman mereka terhadap Yesus, ternyata mereka terganggu dengan kehadiran seorang yang kerasukan roh jahat. 那么当他们在惊讶的之中呢，他就被一个人就被他耽误了。 Seorang yang kerasukan roh jahat, orang yang terbelenggu ada di antara mereka. 在当会中里面呢，有一个被污鬼附身。 Bapak Ibu Saudara, rumah ibadat yang seharusnya menjadi tempat perjumpaan antara umat dengan Allah ternyata didapati orang yang terbelenggu. 那么可以知道说，当这个会堂应该是一个地方，让我们可以遇见我们的神，但是在其中呢，就是有人被捆绑了。 Rumah ibadat di mana orang menunjukkan kesungguhannya untuk bertemu dengan Tuhan ternyata didapati orang yang tidak bebas. 那么在里面会议当中、会堂当中，应该是得释放的呀，但是在其中找到了有没有被释放的人？ Tetapi apa yang mereka buat? 但是他们做些什么呢？ Bisa jadi orang itu ada di tiap kali ibadat yang mereka lakukan, tetapi mereka tidak berbuat apa-apa. 那么有可能当他们每一场聚会里面，这个人存在的，但是其余的人什么都不做。 Ada orang yang terbelenggu oleh kuasa lain yang melalui kuasa itu dia tidak mampu menolong dirinya. 那么有一个人被捆绑着，其实他自己无能为力，不能帮自己，也没有人可以帮助他。 Ada orang yang tidak berdaya untuk membebaskan dirinya dari kuasa lain. 有一个人就无助了，得到这么一个不属于神的一个灵。 Tetapi orang-orang yang ada di dalam rumah ibadat itu toh tidak berbuat apa-apa. 但是在会议当中里面，在教会里面，没有任何一个人采取哪一种行动。 Bapak Ibu Saudara, melalui kisah ini kita disadarkan, kita diingatkan. 所以弟兄姐妹，透过这样的故事，我们神在提醒着我们。 Bahwa acap kali komunitas yang di dalamnya kita hadir tidak mampu menolong diri kita, tidak mampu menolong orang lain. 因为我们在的这个环境里面，许多时候也没办法释放了我们，帮助了我们。 Orang-orang yang ada di dalam rumah ibadat itu mungkin orang-orang yang serius menjalankan ritus-ritus ibadahnya. 那么这一些在会堂里面的人，可能是规规矩矩的在做这个礼拜。 Saking seriusnya mereka mengabaikan kalau ada orang yang perlu dibantu 甚至 dan 太 ditolong. 规矩的时候，他忽略了他的身旁的人。
Ini adalah gambaran orang-orang yang menyibukkan diri dengan apa yang dilakukan lewat keyakinan agamanya. 那么这个就是可以表露说，这些人只是注重他这个宗教而已。 Tetapi tidak berbuat apa-apa untuk orang yang tidak berdaya. 但是对于无助的人，他们袖手旁观。 Perhatikan orang-orang di sekitar kita dalam ibadah yang kita jalani sekarang ini. 请好看到我们在我们做礼拜的时候，我们的四周围。 Bisa jadi mungkin ada orang yang sekarang ini sedang terbelenggu, orang yang sedang tidak berdaya, orang yang sekarang membutuhkan pertolongan. Tetapi apa yang kita lakukan? 或许在我们当中，有人真的无助，有人真的被捆绑了，有真的走投无路。但是我们做了什么呢？ Kita kerap kali merasa menjadi orang yang cukup baik karena kita punya relasi yang baik dengan Tuhan lewat ibadah yang kita jalani. 太多时候我们会自己觉得说，我们因为跟神的关系很好，所以我们的礼拜都是好好的。 Tapi kita mengabaikan orang yang saat itu mungkin butuh pertolongan dan tidak mampu menolong dirinya sendiri. 但是我们忽略了这一些无助的人，也没人能帮助他的这些人。 Gereja sebagai komunitas keluarga Tuhan. 那么教会成为神的左右手。 Rumah ibadat yang di dalamnya Yesus hadir tidak lebihnya sebagai tempat untuk orang menjalankan ritual saja. 那么教堂是一个地方，让神能够在上面同在，与教友同在，但是它只是一个地方，一个壳而已。 Rumah ibadat hanya menjadi tempat untuk melakukan kewajiban-kewajiban keagamaan. 那么在这个教堂里面，它只是做一些的形式，一般的形式而已。 Tempat di mana orang berdoa, memuji, memberikan persembahan, mendengarkan khotbah, tetapi mengabaikan kasih. 也就是来做礼拜、听话语、奉献、唱诗歌，但是他忽略了他身边的人。 Ada banyak orang datang ke gereja, mungkin juga kita di dalamnya. 或许很多人，有可能我们也包含在内。 Tidak lebih karena orang Kristen memang harus ke gereja. 那么他只是说，因为我们基督徒，我们应当去教会。 Ada banyak orang terlibat dalam panggilan pelayanan karena memang sudah terlanjur masuk di dalamnya. 有一些人已经成为同工了，他只是说啊，我已经不能往后退了。 Ada banyak orang mendengarkan khotbah pendeta. 有很多人听讲道。 Bahkan mungkin jangan-jangan kagum dengan isinya, kagum dengan penyampaiannya, kagum dengan pemaparannya. 甚至当这个一个牧师在讲道的时候，他觉得说他讲得非常的棒，他讲得非常的好，他解剖的太棒了，只是惊讶而已。 Tapi hanya sebatas itu, saudara. 但是只到那里而已。 Berapa banyak kita memberikan kepedulian pada orang di kiri kanan kita, depan belakang kita yang mungkin saat itu ada dalam pergumulan dan kesusahan. 有多少位我们去关注我们四周围的人，看他的脸色可能不好，他被捆绑了，有多少人注意到这一些呢？ Dan seusai kebaktian kita selesai dan tidak melakukan apa-apa. 当我们聚会结束了，我们就这样子结束，什么都没做。 Dalam ayat 22 pembacaan kita dituliskan, mereka takjub mendengarkan pengajaran Yesus. 在22这边讲到，众人很稀奇他的教训。 Ini adalah gambaran dari orang-orang yang sekedar mencari khotbah, mencari pemberitaan firman, tetapi tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. 这样子的人，他只是来找神到底要跟他做什么，神到底要叫他做什么，但是他没有行动。 Ini adalah orang yang hanya ingin menerima tetapi diam dan tidak melakukan apa-apa kepada mereka yang sebetulnya tidak mampu menolong dirinya sendiri. 这些人他只是想要接受，但是在他里面，他不愿意伸出手来帮助这个无助的人。 Padahal di tengah-tengah mereka ada pribadi yang terbelenggu. 那么在当中，其实有一个人是被捆绑的， Ada pribadi yang tidak bebas. 有一些人是没有自由的。 Pribadi yang tidak mampu menolong dirinya sendiri selain ditolong oleh orang 有一 lain. 些是没办法帮助他自己，他必须要有人伸出手来帮助他。 Tapi kita diam dan kita merasa sudah cukup dengan apa yang kita lakukan lewat ibadah kita. 但是我们选择默默的不关心他们。 Kita sudah cukup dengan persembahan yang kita berikan. 我们觉得我们奉献就够了， Kita sudah merasa cukup dengan pelayanan yang kita lakukan. 我们觉得我们的服侍已经够了。 Kita sudah merasa cukup dengan waktu yang kita berikan untuk hadir dalam ruangan ibadah kita. 我们觉得我们来了，花时间了，坐在这里已经足够了。
Doa-doa yang kita naikkan semuanya menjadi doa-doa hanya untuk diri kita sendiri. 那么我们所讲的祷告，我们所献上的祷告，只是为了我们自己而已， Hanya untuk kepentingan kita sendiri, kepentingan orang-orang dekat kita sendiri. 只需要我们自己或者我们亲密的一些朋友而已。 Padahal Tuhan menaruhkan orang lain yang membutuhkan pertolongan di tengah kita. 主耶稣在我们当中放了一些我们也该注意的人， Sama seperti orang-orang yang datang di rumah ibadat di Kapernaum yang tidak terlalu peduli dengan pergumulan orang lain. Bisa jadi banyak gereja juga melakukan hal yang 那么 sama. 在这个加百农的这样子的状况，许多人不关心他们旁边的人，或许现在也是还有很多像这种教会的状况， Namun berbeda dengan Yesus. 但是跟耶稣有不一样。 Ketika Yesus ada di sana, ada di rumah ibadat di Kapernaum dan Yesus tahu semua itu. 当耶稣在加百农的时候，在那个教会的时候，他什么都知道， Maka Yesus tidak diam, Yesus menghampiri orang itu. 但是耶稣不静静的，他靠近这些人。 Yesus tidak merasa wajib untuk melakukan berbagai macam ritual tetapi mengabaikan orang yang butuh 耶稣 pertolongan. 不注重这一些所有我们所做的形式，但是他关注了有需要帮助的人。 Yesus bukan hanya hadir untuk melayani dan memberitakan firman, tetapi Yesus juga hadir untuk membantu orang lain. 那耶稣来的时候，他不只单单要教导我们，要祝福我们，但是他要帮助有些需要的人。 Ini sebuah teladan yang indah tentang utuhnya panggilan pelayanan yang mestinya kita 这个 kerjakan. 是一个很棒的一个榜样。当我们成为了神所呼召的同工， Kita diminta untuk bersekutu lewat ibadah kita. 我们主耶稣要我们，但我们在做礼拜的时候，我们跟神要培养一 Kita 样的关 diminta 系。 untuk bersaksi lewat kehidupan 我 kita. 们要透过我们的活的生活来做他的活的见证。 Tetapi kita juga diminta untuk melayani lewat apa yang bisa kita lakukan buat orang lain. 主耶稣也要我们手上有的什么，我们可以给出，我们可以服侍其他人。 Saat Yesus menghampiri orang yang kerasukan setan itu, ia berteriak. 当耶稣靠近这个被污鬼附身的人，这个人就喊着。 Apa urusanmu dengan kami, hai orang Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. 他说：“拿撒勒的耶稣，我们与你有什么相干的呀？你来毁灭我们吗？我知道你是谁，乃是神的圣子。” Orang itu mengatakan, apa urusanmu dengan kami? 他说：“你跟我有什么相干的呀？” Bukankah orang-orang yang ada dalam ruangan ibadah ini tidak ada yang peduli dengan kami? 那么他说，这边所有的人在当中，没有任何一个人关心我们。 Orang-orang yang menjalankan ritus, menjalankan kewajiban-kewajiban keagamaan itu, tidak ada yang peduli dengan aku. 甚至这一些所有的同工在教会里面的人，他们也不管我们的呀。 Kenapa engkau harus peduli terhadap aku? 那么，你为何要管我呢？ Orang-orang yang ada di sana saja diam. 他说，在那边外面的人都静静默默的不说话， Orang-orang yang ada di sana juga tidak berbuat apa-apa. 那边的人什么都不做。 Mereka cuma fokus pada dirinya sendiri, pada ibadah, pada ritual, pada ritus yang mereka 他们只 lakukan. 是选择他们想要关注的，关注他自己，关注这所有的形式而已， Sama sekali tidak memberikan kepedulian pada dia yang saat itu butuh pertolongan. 没有任何一个人来关心这个需要帮助的人。 Tapi beda dengan Yesus. 但是耶稣有所不一样。 Saat itulah Yesus kemudian menyatakan kuasanya, diam, keluarlah dari dia. 那时候耶稣就把他的权柄就秀出来了。他说：“不要收身，你要从他的身上出来吧。” Dan kata-kata Yesus itu mengubahkan dia. 那么耶稣的这段话改变了他。 Kata-kata Yesus itu membebaskan dia dari 耶 keterbelengguan. 稣所说的话把他释放了。 Saat itulah orang itu menjadi pribadi yang bebas. 当下那个人就成为自由的 Dia 人， menjadi pribadi yang merdeka. 他成为一个有得胜的人。 Roh jahat yang selama ini menguasai dirinya pergi meninggalkan dia. 一直捆绑他的这个魔鬼的灵已经释放了。 Yang sepanjang hidupnya tersiksa dengan penderitaan. 可能他一生中里面真的被虐了太惨了， Dan yang tidak ada satu orang pun yang peduli dengan pergumulan. 而且更加上没有任何一个人来关心他。 Bapak Ibu Saudara, kuasa Yesus adalah kuasa yang membebaskan. 亲爱的弟兄姐妹，要记住，神的权柄是让我们得自由的。 Kuasa Yesus adalah kuasa yang melebihi segala sesuatu.
那耶稣他所给我们的权柄，是超乎所有的一切。 Dan itu yang menjadi panggilan kita sebetulnya. 那么这个就是应当成为我们的呼召。 Kita bukan hanya menjalankan ritus. 我们不单单只是走了这些形式。 Kita bukan hanya memelihara kultus. 我们不只是就是把该做的事就做完， Termasuk ritus dan kultus dalam ibadah-ibadah kita. 就是包含在我们聚会里面所有的这些形式，把它做完。 Kita bukan hanya dipanggil untuk berdoa, ibadah, memuji, memberikan persembahan. 我们不单单被神呼召了，成为来坐下听他的讲道，来服侍，来祷告，不单单只是这一些而已。 Tapi kita juga dipanggil untuk membebaskan mereka yang ada dalam 神 pergumulan. 在我们里面呼召了，让我们也可以释放这一些有需要的人， Menolong orang lain. 帮助他人， Membantu orang lain yang tidak mampu membantu dirinya sendiri. 协助他们无法帮助自己的这种人。 Yesus memberikan teladan kepedulian yang luar biasa. 耶稣做了一个很棒的榜样。 Tidak ada artinya kita menjalankan ibadah tiap minggu dengan sungguh, melakukan ritus dengan penuh, tetapi kita tidak punya hati untuk orang yang terbelenggu. 那么，如果我们每一天、每一堂、每一个礼拜都做所有我们该做、基督徒该做的，但是你没有怜悯的心，一切都是徒 Mari 劳 kita 的。 perhatikan orang-orang di sekitar kita. 让我们来关注、注意我们四周围的人。 Bisa jadi Tuhan dengan sengaja menempatkan mereka di antara kita supaya kita bukan hanya mendengarkan, kita bukan hanya menerima, tetapi kita juga bisa berbuat sesuatu. 有可能主耶稣刻意的把这些人放在我们的旁边，是让我们去关注，来帮助他们。 Yesus bukan hanya berkhotbah, 耶稣不单单只是讲道， tapi Yesus mengubahkan. 但是耶稣把它改变了。 Yesus bukan hanya memberitakan firman, 耶稣不单单只是把福音传开， tapi menyatakan kepedulian sebagai kasih 但 Tuhan. 是他要表露出他身为神，他是关注我们的， Dia adalah Tuhan yang peduli pada siapapun. 他是一个关心每一个人的一位神。 Dan setiap kita dipanggil untuk mewujudkan itu. 那么我们所有的人也是有这样子的呼召，来向我们的神所做的一切。 Hanya dengan cara seperti itulah maka ibadah kita tidak pernah menjadi ibadah yang sia-sia. 那么就是因为我们做神所做的那些榜样，我们所做的一切的教会，所有的形式不会成为徒劳的。 Seorang penyair Inggris pernah berkata, 在英国有一个诗人这么说： bisa saja kita berjongkok dan Yesus berdiri. 有可能我们是蹲着，但是耶稣是站着的。 Tapi kalau Yesus sudah berjongkok tidak mungkin lagi untuk kita berdiri. 但是如果耶稣自己都已经蹲下了，不可能有任何一个人可以站立的。 Yesus bukan saja menjadi pribadi yang menunjukkan teladan yang serius, yang sungguh dalam doa dan ibadah. 那耶稣不单单只是成为一个很好的榜样，在他做礼拜上面，在祷告上面，他是好的榜样。 Tetapi Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang peduli dan peka pada 但 penderitaan 是 orang 耶 lain. 稣也是要我们每一个人都关心我们四周围的人。 Dan ketika kita melakukannya bersama-sama dengan Dia, 当我们和神一同做这件事的时候， maka tidak ada yang terlalu besar yang dapat kita lakukan Nama sehingga saya- kita berat menanggungnya. 那么在我们里面没有不可能的事。 Tidak ada pergumulan yang juga terlalu berat ketika kita harus menyelesaikannya bersama-sama dengan Dia. 当我们邀耶稣跟我们一起作伴的时候，我们所有的问题都没有困难的。 Tuhan memberikan kepada kita begitu banyak kesempatan untuk kita menghadirkan diri kita secara bermakna. 主耶稣很多时候给我们多少的时间，多少的机会，让我们表现出我们是神的一份子。 Setiap kita orang-orang Kristen selalu diajak untuk menyatakan kasih. 那么我们所有每一个基督徒，耶稣都给机会让我们表示我们是耶稣的一份子。 Dan kasih yang sesungguhnya bukan hanya dipercakapkan. 那么所有真正的爱，不单单只是嘴巴所说而已。 Tapi kasih yang sesungguhnya itu untuk dipraktekkan. 所有他的爱呢，我们必须要行出来。 Bapak Ibu, cinta dengan coklat tidak ada hubungannya. 如果说你爱巧克力，跟这些是无关的。 Tapi kadang-kadang dengan coklat cinta jadi jelas. 但是如果用这个巧克力呢，那个爱可能会会有一点意思。 Dan itu yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. 这个就是神要我们做的。
menyatakan kasih Tuhan yang kita terima lewat kehidupan keseharian. 让我们能够表露出我们从神而来得到的爱，来传给我们的其他人。 Seorang teman Buddhis berkata kepada saya. 我有一个佛教徒的朋友跟我们这么说， Kalimatnya agak menyakitkan telinga. 他的那句话有点刺耳， Tapi saya kira perlu untuk kita renungkan. 但是我们应该要思考。 Dia katakan teruslah kamu mengajarkan tentang kasih. 他说：“你可以继续的把这个爱交出去， Kami yang akan melakukannya. 但是我们会行动起来。 Mari Bapak Ibu kita bukan cuma mengajarkan tentang kasih. 那么弟兄姐妹，我们不单单只是教这个爱而已， Tapi kita melakukan kasih itu 但是 secara 让我们跨出这一步，把这个行动表出来。 Mulailah dari hal-hal yang sederhana. 可能就是从简单的一些事开始做起， Sebagai ungkapan bagaimana kita membahasakan kasih kepada banyak orang di luar sana. 就是让我们可以用我们自己爱的语言来传给所有的人。 Tapi cobalah mulailah dari orang-orang yang dekat dengan kita. 但是可以从我们最亲密的人开始做起。 Jangan-jangan hanya ada orang yang hanya ingin didengarkan karena keluh kesahnya. 可能有一些人只是需要你来听他的诉苦， Jangan-jangan hanya ada orang yang hanya ingin dikuatkan lewat pergumulan-pergumulan yang dialami. 有可能一些人只是需要一种鼓励而已。 Saat kita memberikan sedikit waktu kita untuk dia bicara. 有可能我们把我们抽出我们一点点的时间来听他所诉苦。 Saat kita mampu memegang tangannya dan berdoa bersama. 有可能当我们只是轻轻的握住他的手，跟他一起祷告就足够了。 Kadang-kadang itu sudah cukup menguatkan buat dia. 太长时间对他来说，这一些已经够了。 Jangan kita mengabaikan kesempatan yang ada. 我们不要忽略我们身边所提供给我们的机会。 Bisa jadi lewat kepedulian kita yang tampak sederhana dia diselamatkan. 有可能因为我们这样简单的这样关心，他就被得救了。 Dan mari kita memulai ritus kita dengan apa yang bisa kita lakukan dalam keseharian 那 kita. 么，让我们以神的形象来做出我们能做的部分， Bernyanyi dan berdoa. 祷告、唱歌， Tetapi bertindak dan berbuat secara nyata. 但不要行动，结果子才是最对的。 Memberikan persembahan dan mendengarkan khotbah. 来听从话语，把奉献归回教会， Tapi memberi diri secara nyata bagi orang-orang yang membutuhkan. 但是真真实实存在给这一些人所需要我们的。 Ada banyak orang Tuhan hadirkan dalam hidup kita. 许多人，耶稣让他放在我们的旁边。 Dan tidak semuanya ada dalam keadaan baik-baik saja. 当然，在他们当中，不是每一个人的状况都是好的。 Mari kita menolong satu dua di antara mereka. 让我们来伸出手，帮助一个、两 Sehingga 个， lewat hidup kita mereka juga merasakan cinta kasih Tuhan. 甚至透过我们的人生，他们也可以感受到神的那一份爱。 Dan kekristenan bukan hanya untuk dikhotbahkan. 那么，基督教这个不单单只是在讲道方面而已， Tetapi kekristenan untuk dipraktekkan. 但是基督是必须要行动的。 Tuhan Yesus memberkati setiap saudara. 上帝祝福大家每一个人， Amin. 阿门。 Terima kasih untuk khotbahnya pada hari ini untuk Pak Kristo. Tuhan memberkati. 这些牧师的讲道，上帝祝福你。 Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir. 好不好？让我们询问一下，当中有没有第一次来到我们教会的呢？ Bisa 让我们 bangkit 认识你 berdiri. 好不好？可以站 satu. 起来。在这里啊，中间这里有一个阿姨，欢迎你，欢迎你加入我们的教会。下个礼拜见。还有吗？让我们认识好不好？还有没有新来的？ Selamat datang
kepada ibu bapak, kalau apabila belum berjemaat di tempat lain, kami mengundang untuk besok kembali datang. Terima kasih, Tuhan berkati. 如果还没有真正的一个聚会的地方，我们邀大家一起下个礼拜跟我们一起在这里做个礼拜。 Mari kita bangkit berdiri untuk kita menerima berkat daripada Tuhan melalui pada hamba-Nya. Ya Bapak Ibu, sebelum kita berdoa ya, jangan lupa minggu depan kita ada masuk menara doa bersama-sama ya. Kita akan berdoa bersama-sama yaitu jam 2, Bapak Ibu habis ini bisa daftar. Karena jam 2 kita selesai ibadah jam 11-an, kemudian kita akan makan bersama di luar ya, di restoran. Kemudian kita akan kembali ke tempat ini untuk berdoa bersama-sama ya, jam 2 sampai jam 3 Bapak Ibu. Kami akan menyiapkan transportasi ya untuk kita keluar dan masuk gitu ya. 所以，亲爱的弟兄姐妹，再一次提醒大家，下个礼拜呢，我们会一起在进守望塔。那么，我们聚会11点结束。那结束了之后呢，我们会一起去外面用个餐。那不用担心交通，我们都会准备好了。准备完之后呢，吃完我们再回来。我们2点的时候，我们一起进入这个守望塔。所以邀大家一起来参加。如果你们要的话，我们等一下就可以在后面那边桌子可以登记你的名字。那下个礼拜我们一起进入这个守望塔。 Ya Bapak Ibu jangan lupa. Nah di sini saya juga lihat ada puji Tuhan, ya ada Kak Jul ya bisa bersama-sama dengan kita minggu depan ya, dengan Kak Linda ya. Ya kita sama-sama kita sepakat kita terus berdoa sampai mujizat itu terjadi, sampai keselamatan itu terjadi di keluarga, di saudara-saudara kita yang belum percaya kepada Tuhan. Itu kita fokus kepada keluarga. 所以邀大家，我们要一起注意我们的家庭。如果说我们家中里面还有没有被得救的话，我们一起来努力的祷告，加油祷告，神一定会听我们的祷告。Amin Bapak Ibu, amin. Yang mau boleh angkat tangan? Boleh? Luar biasa. Minggu lalu kita lebih kurang hampir 60 orang. 上一次我们大概有60个人一起进入守望塔。 Minggu ini, yuk kita sama-sama masuk dalam menara. 那么下个礼拜邀大家一起踊跃的 Baik, 参 Bapak Ibu 加。 kita angkat tangan kita, yuk kita berdoa buat hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Bapak kami mengucap syukur buat hambamu, Pendeta Immanuel. Tuhan, terus Engkau pakai hambamu Tuhan. Kami mohonkan berkat-Mu turun atasnya Tuhan. Dimanapun hambamu menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang disampaikan melalui hamba-Mu akan menjadi berkat bagi setiap kami. Firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu akan menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati setiap Tuhan keluarga hamba-Mu Tuhan. Kau tambahkan talenta-talenta-Mu Tuhan. Berkati setiap pengembalaan dan pekerjaan hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat Naomi Tuhan. Yang hari ini menerjemahkan. Tuhan kami percaya Tuhan. Engkau terus memakai hamba-Mu lebih lagi. Terus membawa hamba-Mu semakin tinggi Tuhan, bersama-Mu Tuhan. Kami berdoa berkati keluarga hamba-Mu, berkati suami dan anak-anaknya Tuhan diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan usaha baru Tuhan akan bukakan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Mari jemaat angkat tanganmu, kita akan terima berkat yang datangnya dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Menjemput kita di awan-awan permai dan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya berkata,
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom saudara. Setelah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini, firman Tuhan memberikan janji bahwa kita pasti diselamatkan. Kita dipindahkan dari dalam kegelapan ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Perubahan status tersebut menuntut suatu perubahan dalam hidup setiap kita. Dari yang semula kita bebas untuk melakukan apapun sekehendak kita, sekarang kita perlu hidup kudus sesuai dengan kehendak Tuhan kita. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan bahas mengenai hidup kudus, mungkinkah? Setelah menjadi Kristen, umumnya orang-orang sudah tahu bahwa mereka tidak boleh lagi hidup dalam dosa. Dengan kata lain, harus hidup kudus. Permasalahannya, seringkali dalam benak setiap kita, menjalani hidup kudus berarti tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, harus ini, dan harus itu. Yang daripadanya dapat dibuat satu list yang panjang dengan suatu pemikiran bahwa jika kita penuhi list tersebut, maka kita akan menjadi kudus dan berkenan pada Tuhan. Tidak ada yang salah dengan membuat daftar perintah dan larangan seperti itu, asal berdasarkan pada firman Tuhan. Orang pun perlu mengambil tindakan untuk menunjukkan imannya. Namun, tanpa disadari, hal ini mungkin menjadi sebuah penanda bahwa orang itu terlalu fokus dengan apa yang dia bisa dan harus lakukan. Dalam istilah Alkitab, ini disebut dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Berusaha hidup kudus dengan mengandalkan kekuatan sendiri adalah paradigma lama yang salah. Jika demikian, bagaimana seharusnya kita hidup kudus? 1 Petrus 1 ayat yang ke-16 berkata, "Kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan, kudus." Dalam ayat-ayat sebelumnya, Rasul Petrus mengingatkan tentang apa yang Allah Bapa telah lakukan bagi setiap orang percaya di dalam Kristus, yaitu melahirkan mereka kembali untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat cemar. Jadi, perintah untuk hidup kudus bisa dilakukan karena Allah telah terlebih dahulu menguduskan kita. Inilah paradigma yang benar. Orang dengan paradigma lama akan berkata dalam hatinya, betapa sulitnya hidup kudus dan betapa gampangnya berbuat dosa. Sebaliknya, orang dengan paradigma baru akan berkata, saya ini orang yang sudah dikuduskan. Karenanya saya mencintai dan memilih perbuatan yang kudus. Perhatikan bahwa hal ini bukan berarti hidup kudus bisa dilakukan secara otomatis tanpa upaya atau perjuangan kita sama sekali. Kita tetap perlu berusaha melakukan perintah Tuhan. Kita tetap perlu dengan tegas menolak perbuatan dosa. Tetapi ada perbedaan besar antara upaya hidup kudus yang dilakukan dengan kekuatan sendiri dengan upaya yang dilakukan dengan kesadaran bahwa seseorang telah dikuduskan. Ada kisah nyata yang bisa menggambarkan kebenaran ini. I.L. Nommensen, atau yang lebih dikenal sebagai Opung Nommensen, datang ke Sumatera di abad ke-19 untuk memberitakan Injil kepada suku-suku Batak. Suatu ketika, seorang kepala suku menyambut Nommensen dan berkata, Anda punya waktu 2 tahun untuk mempelajari adat kami dan meyakinkan kami bahwa Anda membawa pesan yang layak untuk kami dengar. Lalu, setelah 2 tahun berlalu, si kepala suku bertanya kepada Nommensen, bagaimana kekristenan berbeda dari aturan moral dan tradisi yang mereka anut. Kami sudah tahu apa yang benar, ucap si kepala suku. Kami juga memiliki hukum-hukum yang melarang kami mencuri atau mengambil istri sesama ataupun berbohong. Nommensen menjawab, itu benar adanya. Tetapi Allahku memberikan kemampuan untuk menaati hukum-hukum tersebut. Hal ini mengejutkan si kepala suku. Bisakah engkau mengajari orang-orangku untuk hidup lebih baik? Tidak, saya tidak bisa, jawab Nommensen. Tapi kalau mereka menerima Yesus Kristus, Allah akan memberikan mereka kekuatan untuk melakukan apa yang benar. Si kepala suku kemudian mengundang Nommensen untuk tinggal selama 6 bulan lagi. Dalam kurun waktu itu, Nommensen memberitakan Injil dan mengajar orang-orang di kampung tentang bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang Kristen. Kamu boleh tinggal selama yang kamu suka, ujar si kepala suku. Agamamu lebih baik dari agama kami, karena Allahmu berjalan bersama manusia dan memberikan mereka kekuatan untuk melakukan hal-hal yang ia minta. Haleluya! Paradigma yang baru tentang apa yang Allah telah lakukan untuk kita menentukan apa yang akan kita kerjakan dalam hidup ini. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Dr. Stephen J. Lawson. A high view of God leads to high worship and holy living. But a low view of God leads to trivial worship and low living. Yang berarti pandangan yang tinggi tentang Allah akan menghasilkan penyembahan yang tinggi dan kehidupan yang kudus. Tetapi pandangan yang rendah tentang Allah akan menghasilkan penyembahan yang pura-pura dan kehidupan bermoral rendah.
Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.教会